Alhamdulillah, pagi ni kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah Tengok yang live dari rumah. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lama. Datuk. Waras ya? Warah alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, sebelum kita panjang cerita tu, saya nak tanya Datuk, kenapa Datuk sejak masa saya kecil dulu tengok Datuk kat TV, sampai sekarang saya tengok Datuk macam gitu je tu. Saya memang pemakai. Okey. Pemakai. Pakai baju lah. Pakai baju. Itu yang sama tu. Okey Datuk, terima kasih Datuk sebab sudi pagi ni sama kita kat Zayan. Alhamdulillah. Baik Datuk, kita hari ni nak sembang-sembang pasal bersangka baik lah tu. Bagus Sebab kita tengok sekarang dekat media sosial tu, bila orang buat baik pun orang duk ngata-ngata. Cara luaran saja. Itu satu. Keduanya, sebenarnya hidup ini kalau kita bersangka baik kat orang akan bersangka baik kat kita. Kalau kita dengki kat orang akan dengki kat kita. Kalau kita benci kat orang benci kat kita. Kalau kita sabotaj orang, kita menganiaya orang ya, macam yang berlaku kat medsos ni. Banyak sangat kadang-kadang kita mengutuk, mengata, memforward benda-benda yang bukan-bukan, maka kita pun pasti akan sengsara. Ya, sengsara di dunia, apatah lagi di akhirat. Itu yang kita paling takut sangat. Itu kita kena belajarlah untuk sentiasa husnuzon ya, bersangka baik. Nabi suruh, bukan kita mandai-mandai, tapi Nabi suruh, insya-Allah. Okey. Tapi kadang-kadang itulah bila kita nak bersangka baik ni, ada juga sikit kadang-kadang macam ada je yang menyucuk kita untuk sangka buruk sikit kan. Tapi Datuk kan, lepas ni nak minta Datuk ulaskan sikit lah, apa agaknya kesan kalau kita ni ada prasangka buruk terhadap orang tu Ustaz? Ustaz boleh lah Ustaz pun. Itulah, bersangka buruk ni sebenarnya satu sifat, kata orang alim yang orang ulama kata, bersangka buruk ni atau su'zon ini adalah satu sifat mazmumah. Jadi kalau kita selalu sangat bersangka buruk baik pada keluarga kita, jiran, kawan sekerja ya, dan orang lain, kita kena solat taubat, kita kena bertaubat. Itu pesanan kepada para ulama. Punya besarnya dia punya impak ataupun kesan negatif kalau kita bersangka buruk. Jadi kesan bersangka buruk ni yang penting yang nampak ialah hati kita jadi kotor. Bila kita bersangka buruk, hati kita jadi kotor ya. Bila hati kotor, apa jadi? Hati mengawal fikiran. Bila hati kita kotor, tak bersih, tak murni, maka fikiran kita pun negatif. Bila hati kotor, fikiran negatif, apa jadi? Bila hati kotor, kepala negatif, badan sakit. Bukan saja badan sakit, jiwa kita pun jadi sakit. Kita dah stres ya. Aura jadi sempit, muka pun tak comel. Tapi nampak muka you all ni Anas, Mawi ya. Mat kat belakang tu nampak macam muka suci jugalah. Walaupun pakai mask. pakai Zoro ya. Sebabnya Imam Al-Ghazali menyebut yang di luaran, wajah kita ni dan di luaran mencerminkan dalaman. Jadi kalau sebab kita bersangka buruk, maka hati kita pun tak kotor, gelap, maka muka pun tak comel. Ni dia kesan yang kita tak perasan. Tapi orang lain yang akan nampak. Muka kita jadi muka kita bukan muka rezeki, ya. Muka tak muka kata orang tu muka sempit rezeki lah, ya. Jadi aura sempit, ya. Muka jadi stres. Wajah hodok, rezeki pun sempit. Sebab kalau muka macam Mawi ni, muka macam muka welfare lah. Artinya orang rasa nak belanja. Muka welfare.
Aku tak tahu apa amalan dia sampai jadi buku welfare. Ada. Ya. Jadi selagi-lagi kesan sampingan negatif kalau pernah kita buruk sangka ya, maka di samping rezeki kita sempit, rezeki pun sempit. Sebab ialah hati kita kotor, hati yang kotor menarik bencana, bala dan tutup pintu rezeki. Itu dia. Mudah gaduh, mudah gaduh kat rumah ya, prestasi kerja menurun ya, kalau dah hati kita tak bersih, agak-agak doa macam mana? Agak-agak doa kita. Makbul tak? Susah Tak lah. mabul lah, jangan nak mabul lah tu. Ya Allah. Sebab kesan tu, apa kesan yang sampingan yang ulama pesan? Solat pun tak khusyuk. Bila solat tak khusyuk, hidayah nak turun kat kita pun tertutup, terhijab. Hidayah tak turun. Bila hidayah tak turun, what happen? Problem after problem. Kita akan ada masalah demi masalah sebab kita nak selesaikan masalah, kita kena dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi kalau hidayah tak turun, selesaikan masalah. Itulah dia antara kesan-kesan negatif kalau kita sangka buruk ya. Jadi itu tips tu untuk kita perbaiki hati, untuk kita baling, kita balas dengan bunga tu. Bunga. Untuk bersangka baik tu. Kita ambil daripada apa yang Mawi cakap tadi ya. So kita ni kadang susah nak baling bunga sebab hati kita kotor. So bila hati berkarat, so dia punya tip pertama ialah rawat hati. Rawat hati, dan semua orang, Nabi dah pesan tapi diwar-warkan oleh Imam Hasan Basri, cara terbaik untuk rawat hati supaya mudah husnuzon ialah dengan solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang ya, dan jangan lupa baca Quran. Dan Ramadan memang menjadikan tu. Ramadan memang menggalakkan kita untuk sentiasa, ini kan bulan maghfirah, bulan keampunan. Jadi kita solat taubat setiap malam. Tapi ramai orang terlupa tau. Cuba tanya diri masing-masing. Saya tak nak tanya siapa-siapa lah, Anas ke, Mawi ke, si Mat Zayan ke. Mat Zayan. Nama baru. So cek masing-masing. Saya tanya diri saya, adakah kita tiap-tiap malam solat taubat? Bukan mesti tunggu Ramadan. Sebab kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan ya. Solat taubat, istighfar, baca Quran, maafkan orang, dan sedekah. Sedekah itu semua akan mencuci hati kita. Jadi mudah kita insya-Allah husnuzan atau bersangka baik. Itu satu. Obviously lah itu yang jelas. Yang kedua apalah ya, kita kena jaga ibadah, terutamanya solat lah ya, mudah-mudahan. Sebab saya takut, saya kesian, saya sayang sangat ya, ramai orang yang jaga puasa tapi kadang tinggal solat. Masih ada tu, masih ramai kan ada luar sana tu. Itu sebabnya selalu kita pesan ke orang tua, jangan sibuk suruh anak-anak kecil kita berpuasa, jangan sibuk. Yang Nabi suruh kita jaga solat. Sebab bila anak-anak kita, cucu kita jaga solat, insya-Allah dia akan jaga puasa. So insya-Allah. Bila jaga ibadah tu, yang kita fokus ialah as-solatu imaduddin, solat yang agama. Dua. Yang ketiganya, kita bersangka buruk sebab kita tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Betul tu. Allah lah. Tu ya, betul tu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi Kadang-kadang kita Datuk kenal. quiz tau. Kami teka-teki untuk puasa ni. Puasa ni kami teka-teki. Bila kita berkenal macam Mawi ni, kita dah kenal lama dah, sejak dia kecil sampai dia macam ini. So bila kita dah kenal, kita tahu hati budinya, kita tidak bersangka buruk. Ramai orang kadang kita nampak dia jauh, alah macam Anas tu, nampak je tapi sebab dia tak kenal. Dia tak kenal tapi dah kenal. Betul macam itu. Contoh. Ya. So kita berkenalan. Itu dua. Yang tiga ya, kita kenal orang tu, insya-Allah kita akan mudah bersangka baik. Yang keempat, ini dia. Ini seorang guru saya pesan kat saya, sangat powerful ni. Dia memang power punya nasihat. Dia kata, cuba kita serasikan roh kita dengan roh orang lain. Bila roh kita serasi, maka kita mudah bersangka baik. Contoh yang memang bagus ni. Suami isteri yang berkasih sayang, roh mereka serasi. Bila roh serasi, belum cakap dah dapat mesej. Ya, katalah Anas. Makan kat luar lah bila dah PKPB ni, ya, dapat tolong. Boleh makan orang ya kat restoran dengan syarat 2 orang satu meja, kena pakai mask, masa makan pakai mask. Tak tahu macam nak suap. Macam nak suap. Ya. So, Anas baru terfikir nak ajak isteri makan kat luar, tiba-tiba isteri kata, dia pakai apa? Yang ke darling ke?
Bagi Bagi apa? abang Abang tu style lama. Ingat moden. Anas. Okay, so baru Anas baru nak ajak tiba isteri kata, bang, jom makan bila roh serasi yang terbayang kat kepala, aku terfikir saja dah sampai mesej. Jadi kalau roh serasi, maka susah kita nak bersangka buruk. Kita mudah bersangka baik sebab memahami yang tidak tersebut, yang tidak terungkap. So cara nak roh macam mana? Doa, mendoakan. Sebab kata Allahyarham Ustaz Harun, bila kita doakan orang lain selama 40 hari berturut-turut, orang yang benci pun akan ubah hati jadi sayang kat kita. So doa, mendoakan, bantu membantu, tolong menolong, ya. Yang keempatnya tadi yang saya sebut tadi, hantar gelombang positif, ya. Hantar gelombang positif, sayang kat orang, maka orang akan sayang kat kita, ya. Dan seboleh-bolehnya kita bertindak dalam jamaah, ya, makan bersama. Sekarang dalam PKP ni memanglah, ya, makan bersama, maghrib bersama, ya. Anas jadi imam besar, Mawi pun jadi imam besar yang tidak berpincin, tidak bergaji, ya. Yelah, siapa nak baca? Tak ada tau. Memang buat awal agak. Takut orang lain yang tak ada orang lain tu kau rumah. So ni lah dia. Dan kita satu lagi ya, kena penting, untuk kita mudah bersangka baik, kita kena ingat bahawa tidak ada orang di dunia sekarang ni yang maksud. Orang buat silap, kita silap.